Kalau ada yang tuan-tuan dah jumpa mana-mana guru, kok mungkin lagi berwibawa ataupun lagi yang boleh memberi natijah ataupun lebih tua, kadang-kadang orang nak yang lebih tua, pergilah. Sebab yang saya nak saya bukan nak tuan-tuan jadi murid saya, tapi saya nak tuan-tuan sampai. Jadi nak sampai tu ialah berguru lah. Jadi bila dah ada guru yang tuan-tuan dapat cintai, pergilah. Pergi berguru dengan dia. Jadi putus rabitah dengan saya, bersambung rabitah dengan guru yang baru tu. Macam tu. Wahai anda murid, jangan anda mendatangi seorang syekh yang lain yang berpura-pura dengan taslik. Taslik ni maksudnya dia kata tuan-tuan ada mursyid, lepas tu ada mursyid yang lain. Tuan-tuan pergi kat dia kata aku ni pandai menyulukkan orang. Aku adalah seorang mursyid. Nampak? Dia kata dia seorang mursyid. Ni saya pernah lalu ni. Wahai anda murid, jangan anda mendatangi seorang syekh yang lain yang berpura-pura dengan taslik, melainkan dengan izin syekhmu. Bila syekh izinkan, tuan-tuan nak pergi, dia kata dekat sini, mendatangi, bariskan mendatangi. Bariskan mendatangi. Mendatangi itu maksudnya ziarah. Mendatangi itu maksudnya ziarah ya. Jadi kata dia, adab bagi seorang murid ni tadi, jangan mendatangi syekh yang lain yang mendakwa tentang taslik. Orang tu kata dia pun mursyid juga, dia kata. Jadi bila tuan-tuan nak pergi ziarah dia tu, dia kata jangan pergi melainkan dengan izin syekh. Izin syekh izin baru pergi. Tapi kalau saya secara peribadi, saya sebenarnya saya dah ajar dah tuan-tuan benda ni semua. Dan tuan-tuan sebenarnya tak perlu tanya saya. Sebenarnya lah. Tapi kalau orang tu bertanya, saya tengoklah mata dia. Kalau saya nampak mata dia macam excited sangat, saya kata pergilah. Tapi kalau saya tengok mata dia tu, dia nampak macam dia keliru, saya pimpin lah. Tapi kalau saya nampak dia excited, saya suruh pergi je. Sebab saya tak suka. Saya bukan orang yang bertuhan kepada tuan-tuan, bukan. Saya bukan orang bertuhan pada murid. Saya murid, saya sayang untuk saya bawa. Bukan untuk saya ambil faedah pada tuan-tuan. Saya nak tunjuk ke orang, saya murid ramai. Ataupun saya nak ambil faedah daripada harta yang ada pada tangan tuan-tuan. Saya bukan orang macam tu. Jadi kalau tuan-tuan rasa nak pergi, ni saya bagi contoh je, jangan terasa hati pula saya cakap ni. Jadi kalau ada orang nak pergi. Ada murid saya pimpin, tak ada murid saya beramal. Macam tu lah. Ada orang saya tawajuh. Kalau saya tak larat, saya tawajuh dengan Ina. Macam tu je lah. Jadi yang dekat sini saya nak cerita sikit. Cuma saya lupa nama dia, tetapi salah seorang daripada murid Syekh Ahmad Kiftaro. Syekh Ahmad Kiftaro, tuan-tuan kenal? Syekh Ahmad Kiftaro adalah Grand Mufti Syria. Grand Mufti Syria, sama zaman dengan Syekh Albani Wahabi. Syekh Ahmad Kiftaro, dia mufti Syria dulu. Dan dia mufti yang Wahabi pening. Sebab dia mufti, alim, ikut syariat dan mursyid tarekat Naqsybandi. Dia memang tarekat Naqsybandi. Jadi mursyid tarekat Naqsybandi. Dan dia tu dihormati oleh semua jenis agama. Sebab pendirian dia tu. Pop pun jumpa dia juga. Dan dia berpendirian. Tuan-tuan, saya ada buku dia, nanti kalau tuan-tuan nak tengok-tengok boleh lah. Tuan-tuan boleh tengok Syekh Ahmad Kiftaro tu daripada dia kecil macam mana sampai dia besar. Pakaian sama je tuan-tuan. Daripada kecil ayah dia ajar ikut Nabi. Masuk sekolah pun pakai macam tu juga. Dah besar bujang pun pakai, pergi sekolah. Yang waktu kena pakai tie, kena pakai tie lah. Pergi sekolah rendah kena lah pakai kan. Cuma waktu dia bujang kat rumah, macam mana kat rumah? Kat sekolah lain, kat rumah lain. Macam mana dia bujang, macam mana dia dah kahwin, macam mana dia dah jadi guru, macam mana dia dah jadi mursyid, macam mana dia dah tua, macam mana dia dah lemah. Sama je baju dia. Sampai orang tulis, dia kata istiqamah ni nak menunjukkan siapa diri dia sebenarnya. Sebab dia sama daripada kecil sampai tua. Sama je. Jadi nak sebutnya, Syekh Ahmad Kiftaro ni, saya kalau tengok keadaan dia tu dan saya baca sejarah dia dan saya tengok hasil daripada murid-murid dia tu, memang pimpinan dia hebat. Dan murid-murid dia ni pula dah jadi syekh, dah jadi mursyid. Kan bila mursyid kan melahirkan mursyid lagi. Jadi bila dah murid-murid dia jadi mursyid, murid dia ni ada murid. Jadi Syria ni selalu didatangi oleh, Syria ni kan banyak ulama. Jadi banyaklah ulama datang, ada yang datang daripada Mesir, ada datang mungkin daripada Yaman, daripada Jordan, datang ziarah semua. Jadi salah seorang daripada yang datang tu syekh-syekh tarekat juga. Jadi kata murid dia ni kepada murid dia, guru kepada murid tadi lah, saya ringkaskan je. Guru kepada murid ni, dia kata, wahai murid, dia kata telah datang kepada negeri kita akan seorang syekh yang qadarnya besar sebagai seorang wali. Maksudnya orang tu pun memang orang soleh, wali, memang mursyid tarekat juga. Jadi dia kata, tidakkah kau mau pergi ziarah untuk mengambil berkat daripadanya? Sebab apa? Sebab memang Nabi suruh ambil berkat daripada orang-orang soleh. Apa kata murid tu? Murid tu kata, ada pun seorang wali tadi tu, dia kata, aku tidak perlukan dia sebab aku telah memadu dengan engkau.
Ni cakap murid tadi tu, setia. Dia punya setia dia. Jadi perkataan-perkataan yang macam tu tuan-tuan, yang menyebabkan murid tu jadi sebenarnya. Murid tu takkan cakap, kalau dia cakap pura-pura memang tak ada faedah lah. Tapi kalau dia takkan cakap melainkan sebab cinta yang sangat ampuh, sangat kuat. Tu yang dia cakap macam tu. Okey, jadi nak sebutnya, walaupun kadang-kadang guru tu kasih pergi, tapi sebenarnya sebab apa kadang-kadang guru tu kenapa dia macam tak nak bagi? Tuan-tuan nak kena tahu sebab dia tak nak tuning yang dia buat tu rosak. Sebab dia boleh repair. Tapi bila saya dah tune, katalah guru tu dah tune, sepatutnya orang tu sampai dalam setahun setengah. Orang tu boleh sampai kepada apa saya punya, apa nama dia? Target ke timeline kan nama dia kan? Saya punya timeline tu dalam setahun setengah dia jadi macam mana? Untuk naik macam ni lah, macam tuan-tuan punya apa nama tu? Diploma kan? Diploma, lepas tu ijazah, lepas tu master. Berapa tahun ni? PhD kan? Oh cepat sangat cik PhD. Laju cik. Okeylah apa. Saya ambil contohnya, kan dia ada yang 4 tahun, ada yang 3 tahun kan. Okay, saya bagi contoh macam ni lah. Katalah semuanya 2 tahun je. Contoh ya. Diploma 2 tahun, ijazah 2 tahun, master 2 tahun, lepas tu PhD 2 tahun lah. Kata macam tu ya. Jadi 2, 4, 6, 8 kan? 8 tahun. Jadi saya punya target dia akan habis PhD 8 tahun. Boleh nampak? Jadi untuk dia habiskan diploma, dia perlukan 2 tahun. Tapi sedang saya tune, dia tukar tune. Bila dia tukar tune, dia datang balik. Saya terpaksa tune dia lagi 2 tahun. Jadi sekarang dekat diploma dia jadi berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun, 6 tahun, 8 tahun, 10 tahun. Sepatutnya saya boleh jadikan dia dalam 8 tahun, saya sekarang kena jadikan dia 10 tahun. Tuan-tuan nampak tak? Itu sebabnya guru, dia tak bagi itu sebab itulah. Melainkan kalau ilmu tu dia dah tak larat nak ngajar. Ataupun ilmu tu dia tak tahu. Macam dia tak tahu, katalah dia tu ada ilmu fardu ain saja. Dia tak boleh nak ajar usul fikir, dia tak boleh usul tafsir semua, dia tak boleh nak ajar. Jadi dia kata yang tu pergilah guru tempat lain. Yang tu memang disuruh pergilah. Tapi kalau semua dia boleh, kalau dia kata jangan pergi tu maksudnya tunggu dia ajar. Kalau macam saya, macam nahu sekarang saya panjat nahu dulu. Sebab tuan-tuan nak masuk usul tafsir, usul fikir, usul tafsir, tuan-tuan nak masuk mabadi, tuan-tuan nak masuk sulam, tuan-tuan nak masuk bayan, itu semua tu kena ni dulu. Satu saya ajar ni dulu. Jadi kalau yang ni tuan-tuan anggap macam saya nak belajar yang ni dalam masa 20 tahun, memang lambat lah tuan-tuan. Sebab saya nak ajar tuan-tuan ni setahun je. Tapi kalau tuan-tuan sendiri set nak jadikan benda ni 20 tahun, tuan-tuan lambat lah. Jadi kalau tuan-tuan mendapat benda ni, nanti baru saya naikkan yang lain. Baru saya naikkan yang lain. Jadi kalau mana-mana yang sampai kalau lah satu ketika besok saya tak larat, waktu tu saya suruh tuan-tuan pergi tempat lain. Untuk belajar yang ni lah. Boleh nampak? Bagi orang-orang yang nak ni lah, bagi orang-orang yang nak memimpin lah. Sebab ilmu-ilmu macam ni bagi orang yang nak memimpin. Boleh faham cakap tu? Okay. Jadi guru tadi tu, biasanya dia takkan bagi murid dia pergi kalau benda tu ada pada dia. Kalau benda tu tak ada pada dia, memang dia akan suruh pergi. Jadi dia kata jangan pergi ziarah tu melainkan dengan izin guru, dengan izin mana tadi? Dengan izin syekh kan? Tadi dengan izin, mendapat izin daripada syekhmu. Dia kata begitu ya. Okey. Lepas tu dia kata apabila syekhmu mengizinkanmu untuk menemui syekh itu, barulah boleh menemuinya dan barulah boleh menemui dengan syekh tadi tu, syekh yang tadi tu. Serta peliharalah hatimu daripada berpaling tadah. Jadi jangan pula bila dah pergi sana, kita pun berpaling tadah. Kita pun bila orang tu mungkin sama ada kita menyamakan ataupun kita kita melebihkan orang tu tadi daripada guru kita. Apa yang saya ajar tuan-tuan ketika tuan-tuan pergi mana-mana perguruan, apa saya ajar apa? Siapa ingat? Jangan cerita pasal saya, cerita pasal guru orang. Jadi yang itu ialah adab tuan-tuan. Yang dikata dekat sini pelihara hatimu. Kadang-kadang hati cakap guru saya baik, tapi hati dah pindah dah sebenarnya. Yang saya suruh cakap ni ialah mulut, hati ialah dengan guru. Tapi mulut kita cerita dengan orang, jangan cerita pasal kita. Itu adab kita. Sebab kebanyakan murid dia rosak sebab dia suka cerita pasal hebat guru aku begini, guru aku begini. Itu salah bagi. Satu saya jaga, saya lock tuan-tuan sekarang lagi. Saya bagi tahu sebelum tuan-tuan berjumpa orang-orang lain, cerita pasal guru orang, jangan cerita pasal guru, jangan cerita pasal guru tuan-tuan.
Boleh dapat takat tu. Jadi yang dikendaki yang saya sebut tu ialah bukan masalah hati. Yang ni masalah hati. Maksudnya jangan sampai hati tu berpaling tadah. Sebab bila hati berpaling tadah, maksudnya guru kita tu dah bukan mursyid kita lagi. Bila hati tu dah suka pada orang lain, yang mursyid kita tadi tu dah bukan mursyid kita dah. Walaupun tuan-tuan kata ini mursyid saya ni, sebenarnya tak ada dah. Sebab mursyid ni satu kadang-kadang ada setengah ulama kata mursyid tu ada dekat murid, bukan ada dekat guru. Guru tu kadang mursyid dah, tapi sebab murid tu tak cinta, tak jadi mursyid dia. Tuan-tuan boleh tengok Abu Jahal je. Nabi Muhammad tu mursyid segala mursyid dah. Abu Jahal duduk depan Nabi Muhammad tak jadi murid pun. Padahal Nabi tu dah orang nombor satu. Bukan kira mursyid lagi dah. Dah kira Rasul, dah kira Nabi, dah kira Rasul, dah paling tinggi dah, tak ada. Dah kira Habibullah, dah tak ada orang lagi yang paling rapat dengan Allah. Tapi duduk depan orang paling tinggi tapi tak jadi murid. Abu Jahal tu tak jadi murid. Satu orang kadang-kadang kata mursyid tu terletak pada murid tadi tu. Jadi tapi kalau dah benda ni berlaku pada murid-murid saya tak kisah pun. Maksud saya, kalau ada yang tuan-tuan dah jumpa mana-mana guru, kok mungkin lagi berwibawa ataupun lagi yang boleh memberi natijah ataupun lebih tua, kadang-kadang orang nak yang lebih tua, pergilah. Sebab yang saya nak bukan nak tuan-tuan jadi murid saya, tapi saya nak tuan-tuan sampai. Jadi nak sampai tu ialah berguru lah. Jadi bila dah ada guru yang tuan-tuan dapat cintai, pergilah. Pergi berguru dengan dia. Jadi putus rabitah dengan saya, bersambung rabitah dengan guru yang baru tu. Macam tu maksud dia.